Okay, tonight tuition tu lah. So tuition malam ini cerita the flow of money, aliran wang dalam Livegood lah. So kita kena tahu macam mana duit itu mengalir di dalam Livegood. Aliran dia macam mana? Supaya kita boleh channel dia punya aliran itu masuk ke rumah kita lah. Supaya aliran duit itu masuk ke rumah kita kan. Seperti aliran air. Seperti aliran air yang masuk ke rumah kita itu. So kita nakkan juga aliran duit masuk ke account bank kita. Ke account bank kita. So sangatlah penting. So sangat penting kita kena faham where the money goes. Di mana duit itu pergi. Dia mengalir kat mana kan. Dari mana ke mana. Kita kena tahu tu. Kita kena lihat duit itu berjalan ke mengalir ke. Sebab dia tenaga, so kita kata mengalir lah. Tak boleh kata berjalan kan. Dia flow. So how? So ini selepas 3 bulan. Ini tajuk pertama kali saya sampaikan malam ni. Tidak pernah saya cerita pelajaran ni. Tak pernah. Malam ni first time. Okay, itu tajuk dia. Aliran wang dalam Livegood. Okay, setiap orang dia ada account. Kalau Robert Kiyosaki, kalau tuan-tuan biasa belajar dengan dia, sama ada melalui buku dia ke atau audio, video, kan. So Robert Kiyosaki antara orang yang banyak bercerita mengenai aliran wang. Itu dikata cash flow kan, cash flow. Antara yang famous lah di dunia, Robert Kiyosaki. So, kalau tuan-tuan tak pernah dengar nama dia, pergi ke YouTube, tuan-tuan type lah Robert Kiyosaki. Okay, so account, setiap orang ada account kehidupan dia. Okay, account kehidupan dia. Dia punya life kehidupan dia. So this is your income. This is your expenses. Okay? Kalau manusia itu nak hidup. Kalau manusia itu nak hidup, dia mesti semua orang ada benda ni, kan? Dan this is what Allah Ta'ala kata rezeki. Kan Allah kata rezeki kami yang bagi. Bermakna Allah yang bagi rezeki. Kan? Dan semua orang ada dia punya account. This is the account. Ada income, ada expenses. Nak hidup mesti berbelanja. Tak ada orang yang tak berbelanja, dia mesti belanja. Dengan belanja itulah digerakkan energi. Wang itu kan energi, tenaga. Dengan berbelanja itulah kita gerakkan the money. Jadi duit itu mengalir kan. Bila kita berbelanja, dengan mengalirnya duit itu kita hidup. Kan tenaga itu bergerak, maka kita hiduplah. Tidak ada orang yang tidak berbelanja, semua orang mesti belanja. Kalau dia nak hidup, dia need to spend money. Wang itu perlu dialirkan. Sebab itu kalau kita
kita baca sirah Nabi. Nabi kalau dia ada uang tu, dia tidak simpan uang tu. Hari yang sama dia alirkan duit tu kepada masyarakat. So dia derma, dia bagi kepada fakir miskin dan sebagainya. Nabi itu adalah, kalau zaman dia, kita boleh katakan the richest person in the world. Tapi dia tidak simpan duit. Dia alirkan duit itu secepat yang mungkin. Secepat yang mungkin dia alirkan cepat to the society. Sebab itu dikatakan Nabi adalah contoh manusia, termasuk kewangan. Dia adalah contoh. Nabi adalah contoh kewangan, pengurusan kewangan. Kalau tidak dialirkan uang itu, rosak masyarakat. Bila uang tidak dialirkan. Some billionaires, trillionaires kan, dia simpan duit itu tidak dialirkan masyarakat. Masyarakat akan berpenyakit. Sebab tenaga tidak mengalir di dalam masyarakat. Ini kalau kita kupas dalam lah. Now, semua orang ada income dan expenses. Nak hidup kita kena spend the money. Okay? Kalau kita spend but tidak ada duit yang masuk, so your life akan beranak. Okay, because benda ni keluar, dia mesti ada sambungan dia. Jadi kalau aliran masuk dengan aliran keluar ini, kita tidak mau terhenti. Keep on flowing. That means you kena ada source of income. Source of income lah, punca income lah. Yang mana ramai manusia guna apa? Manusia guna apa? Source of income. Yang ramainya manusia guna apa? Ada siapa yang boleh jawab? Punca pendapatan ni kebanyakan manusia guna apa? Anybody? Ada 18 orang ni. Duit. Makan gaji. Makan gaji. Source of income, punca pendapatan kebanyakan orang ialah gaji, salary, gaji. Makan gaji lah. Kan? Sebab manusia takut berniaga. Okay, source of income dia dua, sama ada makan gaji atau berniaga lah, perniagaan. Tetapi kebanyakan manusia, maybe 90%, maybe more, manusia takut dengan perniagaan. Okay. So, mereka memilih gaji sebagai punca income, sebagai punca pendapatan itu. So, daripada gaji itulah, dapat gaji sebulan sekali, bayar expenses kehidupan. Jadi the flow keep on running. Selagi kita ada gaji, selagi itu kita ada income, selagi itu kita boleh berbelanja. Bila kita berbelanja, kita pun hidup. Kita pun hidup. Ada duit untuk makan, ada duit untuk tempat tinggal, ada duit untuk belanja itu, belanja ini. Berbagai keperluan hidup, kehidupan. Now this is the flow of money. Ini contoh aliran wang itu. Aliran tenaga itu. Sebenarnya tenaga. Aliran tenaga kan. That's why we say money is energy. Duit itu tenaga kan. Dia aliran tenaga.
Jadi setiap orang ada dia punya ni petak ni tu, income expenses ni. Setiap orang ada. Setiap manusia ada income and expensesnya itu. Dan expenses to somebody, it can be income to another one. Tuan-tuan kena belajar ni tuan-tuan. Okay. These expenses can be an income for somebody else. Aku petang-petang aku jual goreng pisang. Kalau di Sandakan, kalau di Ladatu, kalau di Tawau, kami panggil pisang sanggar tu kan. Goreng pisang. Aku jual goreng pisang sanggar lah, petang-petang aku jual pisang sanggar. Jadi aku jual tu aku dapat income. Tapi engkau beli. Engkau pelanggan aku, engkau beli kan? You are here. Kawan engkau tu kat sini. Yang anda tu kat sini. So dia bayar goreng pisang yang dia beli tu keluar duit dia. Jadi dia keluar dalam the money goes out here. Tapi dia masuk dalam anda punya income. The money goes to your pocket. Jadi dia mengalir kan. Duit itu datang dari mana? Mungkin dia makan gaji, dia kerja di Majlis Perbandaran Sandakan sana, dia kerja situ. Adalah gaji dia bulan-bulan kan. Jadi petang-petang dia pergi makan, beli goreng pisang dekat tuan-tuan punya restoran ke apa ke, stall ke. Jadi duit mengalir ke tuan-tuan punya tu. Jadi tuan-tuan pula guna duit tu bayar bil elektrik lah, bayar macam-macam. So dia flow dia mengalir daripada akaun orang ni ke akaun orang ni ke akaun orang ni, bertali arus. Dalam masyarakat itu, the money flows from expenses to somebody else punya income. Dia keluar daripada kita punya perbelanjaan kepada orang lain punya income. Orang lain punya income itu pula dia mengalir ke expenses dia, pergi pada orang lain punya income. Jadi masyarakat yang sehat, masyarakat yang makmur adalah bila benda ini mengalir secara menyeluruh dalam satu masyarakat. Maka kemiskinan akan dihapuskan. Pengangguran akan dihapuskan. Kemiskinan akan terhapus kalau the flow of money ini bergerak dalam keseluruhan masyarakat. Ada yang membeli, ada yang menjual. Jadi jual beli. Sebab itu agama kita sokong jual beli kan. Jual beli itu inilah jual beli. Dia keluar daripada aku punya expenses pergi ke engkau punya income. Jual belilah tu. So dalam live good benda ni happen. Apa yang sebut tunjuk ini secara overall, secara umum. Secara umum. Jadi kita lihat benda ni, cuba tuan-tuan lihat dalam live good. The same model ni, tuan-tuan tengok dalam live good. Macam mana dalam live good punya flow. The flow of money dalam live good. Kita kena tahu. So that kita boleh tahu di mana nak tarik. Nak tarik duit. Tarik duit kan. Jangan main-main tuan-tuan. Bahasa tu bahaya tu. Tarik duit tu. Ada orang kata ada ilmu tarik duit kan. Di alam gaib. Dia kata tarik duit dalam alam gaib. Jadi tak payah pakai alam gaib. Kita main alam reality. So ingat expenses kita ni tuan Kita ada expenses. Kita cerita pasal expenses. Perbelanjaan. Dalam live good lah. Perbelanjaan. Dalam live good. Apa dia? Kita berbelanja langganan kalian.
Okay. Kita berbelanja langganan kalian, ini ada commission. Langganan kalian ada commission. Ada lagi satu perbelanjaan. Beli barang, beli produk. Kita berbelanja juga kan? Beli super red, super green, beli kalsium, beli magnesium, multivitamin. Itu kan perbelanjaan beli produk. Kita makan produk, beli produk, makan produk, beli produk. Habis order, habis order, habis order. Beli produk. Langganan bulan pertama ada. Bulan pertama ada, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya pun ada. Jadi berulang-ulang. Beli produk juga berulang-ulang, ikut suka hati kita bila nak beli. Tapi berulang-ulang. Apalagi yang kita berbelanja dalam Live Good? Ada tak lagi yang kita berbelanja dalam Live Good selain ni? Anybody? Ada tak perbelanjaan lain selain dua benda ni? Ada. Baju. Mungkin tuan-tuan beli aksesoris. Ya betul. Aksesoris lah. Aksesoris ni seperti beli baju ke, kan baju yang dalam syarikat tu lah. Aksesoris. Okay. So beli produk tidak ada commission. Kita tak ada commission dalam orang beli produk. Yang kita dapat commission dalam yang pertama ni, langganan bulanan ni. Okay, so forget about dia beli produk sebab tak ada commission pun. Sebab apa? Sebab kita tak markup price, so kita semua orang untung. Dapat harga produk yang tidak di markup price, jadi kita dapat harga murah. Okay, jadi semua untung lah. Pasal produk semua untung sebab kita dapat harga murah. Tapi kita nak commission. Commission tu kita cerita pasal nombor 1 ni lah. Nombor 3 tak payah cerita, tak ada. Aksesoris, kau beli, kau dapat lah, tak ada commission kira kat situ. Okay. Jadi yang kita nak cerita kat sini, the flow of money, kalau kita nak tengok dalam Live Good, ialah langganan bulanan tu. Bayaran langganan kalian itu yang kita nak tengok. Mata kita nak tengok aliran wang daripada langganan bulanan itu. Because itulah yang kita boleh alirkan masuk ke dalam kita punya income. Okay? Tak payah tengok yang beli produk tu. Itu tak ada. So kalau kita ambil tadi yang model tadi tu, anda kat sini. Ini level 1 tuan-tuan, ini level 2 contohlah, contoh, dan dia boleh sampai ke berapa level ke bawah. So level 1 punya expenses. Expenses apa? Langganan bulanan dia lah. Kan situ yang kita boleh dapat commission kan. Jadi kita tengok yang tu lah. Jadi dia punya expenses, dia punya belanja tu, setiap bulan yang dia bayar. Okey, yang bulan pertama dulu. Kita cerita bulan pertama. Sebab expenses dia ada dua jenis. Yang belanja langganan tu dia ada dua jenis langganan. Okay. Jadi bulan pertama tu, yang bulan pertama tu, dia bayar berapa? Dia bayar 40. Dia bayar $40. Dan dia bayar $9.95. Dia ada dua tu. Ni bulan pertama punya cerita ni tuan-tuan. Bila orang mulakan dia jadi affiliate lah. Bila dia jadi affiliate. So bila somebody nak jadi affiliate, so dia akan bayar dua benda. Dia sebenarnya bayar dua benda sebenarnya tuan-tuan. Setiap orang tu bila dia jadi affiliate. Apa yang dia bayar? Dia bayar $40. So kita boleh katakan ni 200. Okay, plus and minus lah. Dan dia bayar $9.95.
dolar. Ini plus and minus kita boleh katakan 50. Jadi kalau kita campur dua ni, dia menjadi 250 ataupun yang lebih tepatnya USD lah, 49.95. Jadi ini bulan pertama, tuan. So dia bayar $40 itu apa? Itu affiliate sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup bayaran $40 itu, bukan bulan-bulan, tuan. Kena faham ni. Oh, bulan depan kena bayar lagi 250 ke sifu? Tidak. Bulan pertama saja engkau bayar 250. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat cuma yang $9.95. RM50 je. Sebab apa ada orang tak tahu. Berapa kena bayar? 250. Oh, bulan depan bayar macam tu lagi ya? Ada orang yang tak faham, dia kata ya. Kan? Ada orang tak faham. Dia kata ya, bulan-bulan kena bayar. Kan? Tuan-tuan dah bagi ilmu yang salah lah. Dah salah bagi info. Jadi kawan tadi seronok nak buat, lepas dia kata, beban aku. Kalau bulan-bulan 250, beban aku. Mungkin aku tak boleh buat lah ni, dia kata. Kan? Jadi tuan-tuan dah salah bagi info. Ya. Jadi info yang sebenar ialah kita bayar 250 ini di bulan yang pertama. Apabila kita daftar jadi affiliate. Kerana itu ada dua kat situ. Pertama $40, yang kedua ialah $9.95. $40 ni sekali saja seumur hidup. Bulan pertama tu saja. Lepas tu tak ada lagi. Tahun depan pun tak ada. Sampai bila-bila tak ada. Dia sekali seumur hidup. Seumur hidup. Bukan sekali setahun, bukan. Sekali seumur hidup. Jadi tak bayar lagi lah, sekali tu je lah. Iyalah, sekali tu saja. Okay. Jadi yang bulan-bulan ni, yang kedua ni ialah $9.95. $9.95 itulah yang setiap bulan. Itu yang setiap bulan. Jadi yang bulan depan, bulan seterusnya $9.95 lah. Yes. Itu baru betul. Jadi engkau kena bayar bulan-bulan sebagai ahli Live Good untuk dipanggil active member. Ialah $9.95. $9.95. Atau kalau kita nak convert pergi RM, kita senang-senang kita cerita RM50. RM50 saja engkau bayar setiap bulan, bukan banyak. Bukan beban. Kan? Sikit je kan. Sikit je. Kan? RM50 je. Tapi engkau boleh cipta income kat sini berjuta ringgit. Kan? Dia boleh jadi RM1 juta engkau boleh dapat. Dari segi commission. Yang masuk dari sini ke sini. Okay? Engkau punya duit keluar tadi tu, bulan pertama ni, yang ini, $49.95 ni. Kan? Ni bulan pertama. Bulan pertama, ini anda kan. Keluar duit, $49.95. Tapi bulan kedua dan seterusnya, hanyalah $9.95. Ini saja. Bulan kedua dan seterusnya $9.95. Bersama dengan lebih kurang RM50 lah. Jadi itu yang keluar daripada tuan-tuan punya expenses, perbelanjaan bulanan itu dalam Live Good. Bulan pertama $49.95. 250. Bulan kedua, bulan ketiga seterusnya $9.95. Ataupun RM50. Ini yang keluar. Itu flow dia.
Itu the first flow yang tuan-tuan kena tahu. Duit keluar aku kena tahu berapa yang keluar. Yang bulan pertama keluar daripada engkau punya expenses ialah RM250. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat keluar daripada engkau punya expenses ialah RM50. Itu tuan-tuan kena faham tu, the flow, aliran wang tu. Aliran wang keluar tu. Oh, kalau macam tu sampai bila-bila RM50 sajalah. Ya, RM50 lah. Jadi tidak beban tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat Amway ke, tuan-tuan buat Forever Living ke, tuan-tuan buat Shaklee ke, tuan-tuan buat Usana ke. Apa-apalah syarikat network marketing yang international. Bukan RM50. 10 kali ganda tu. RM500 tuan-tuan. Oh, tak percaya, cuba tanya. Tanya kawan-kawan yang buat tu. Yang buat Amway apa semua tu. Berapa engkau belanja sebulan lah? Dia kata macam tu lah. Plus and minus tu lah. Around that figure. Ada yang lebih. 10 kali ganda tuan-tuan. Syarikat lain punya bayaran dia tu. Setiap bulan. Ini yang kita panggil maintenance. Maintenance maksudnya setiap bulan kita bayar tu. We are the cheapest in the world tuan-tuan. Kita yang paling murah di dunia ni. RM50 je? Iya, RM50 je. Macam mana orang masih tak mau buat ni kan? Macam mana orang masih tak mau buat ni? Live good ni kan? Ada masih orang tak mau. Iyalah, kita the fastest in the world. Kita syarikat yang paling cepat berkembang di dunia. But ialah di kalangan kawan-kawan kita ni, kalau ada yang kita ajak dia tak mau kan. Sedangkan kita the cheapest in the world in terms of maintenance. Untuk kita aktif, untuk dipanggil ahli yang aktif, cuma RM50 je. Tidak ada beban. Mana ada beban RM50? Tuan-tuan punya mobile phone tu berapa bayar sebulan? Kan, ada yang 200 tuan-tuan, sebulan dia bayar. Mobile phone, ada yang 200. Kenapa Sibu tahu? Sebab Sibu pernah bayar 200. Sekarang ni agak murah sikit lah. Okay, next kita kena belajar flow apa lagi? Flow masuk. Kita dah tahu dah. Okay, flow duit keluar yang ni. Ini dia. Ni benda ni. Bulan-bulan RM50, bulan pertama RM250. Okay, siapa yang bayar tahunan? Baguslah. Siapa bayar tahunan tuan-tuan? Tuan-tuan bayar sama tu. Tuan-tuan bayar 40 juga sebenarnya tu. Okay, dalam tahunan tu yang tuan-tuan bayar 139.95. Ini tahunan 139.95. So dalam sini dia ada $40 tu. Yang ni sama, yang ni $40 ni. Yang lebihnya itu adalah 10 bulan tuan-tuan. Tuan-tuan bayar 10 bulan yang ini. 995 tu 10 bulan. Jadi 2 bulan tuan-tuan dapat free. Itu yang bayar tahunan tu. Jadi tak bayar bulan-bulan dah, tuan-tuan dah bayar dah setahun kan. Tapi dalam setahun tu tuan-tuan sebenarnya dah bayar $40 ni dengan 10 bulan yang 995. So bila sampai bulan depan apa tak payah bayar lagi sebab tuan-tuan dah bayar awal. Macam tu tuan. Sebenarnya macam tu. Tuan-tuan kena faham dia punya aliran tu. Sekarang aku tahu dah. Aku tahu dah duit aku keluar macam ni. Sekarang aku nak cerita macam mana aku boleh dapat income masuk dalam aku punya bahagian income ni. Ini kan expenses. Perbelanjaan aku ini aku punya income lah, aku punya pendapatan. So dalam live good, dari mana aku dapat pendapatan? Itu maksud dia. Jadi di sini tuan-tuan kena belajar yang mana? Tuan-tuan kena belajar ilmu mengenai bonus. Kenapa kita belajar ilmu bonus? Sebab apa? Itulah dia flow of income. Itu bukan flow of expenses. Ya, flow of expenses
kawan kita. Kawan kita punya flow of expenses, dia bayarkan 995, dia bayar yang 4995. Tapi dia masuk kepada kita punya income. Macam tadi lah, orang punya belanja masuk somebody else punya income kan. So sama dalam live good. Kawan kita punya expenses adalah income kita. Okay, saya ulang. Ini level 1 ni. Kawan kita lah, kita sponsor orang tu lah. Level 1 tu. Kan sebab itu pentingnya sponsor tuan. Sebab bila tuan-tuan sponsor ada level 1. Level 1 tu dia punya expenses, tuan-tuan punya income. Okay? Sebab tu tak boleh malas sponsor. Bila kita sponsor, orang tu punya expenses, kita punya income. Macam tuan-tuan jual goreng pisang tadi lah, pisang sanggar tu lah. Kan? Macam dia bayar, kita dapat kan. Jadi, sebab itulah tuan-tuan, bila kita buat bisnes ni, si Buddha kata, level 1 tu ramaikan orang. Di level 1. Ramaikan orang di level 1. Tujuan dia, supaya di sini ada ramailah. Jadi masuk kan. Ada beberapa orang punya expenses kat sini, dia masuk ke income kita. Jangan satu saja. Jadi banyakkan orang punya sini, account dia sini, banyakkan orang punya account kat sini di level 1. Sponsor lah 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 orang. 100 orang sponsor. 200 orang sponsor. Bermakna ada 200 anak panah akan masuk ke income kita. Macam ada 200 pipe, 200 pipe masuk ke rumah kita punya tangki tu kan. Macam itulah. Lagi banyak pipe masuk tangki kita tu, lagi banyak air masuk. Macam ini, lagi banyak anak panah ni daripada expenses, kawan kita punya expenses pergi kepada kita punya income. Lagi banyak anak panah tu, lagi banyak income kita. Maksudnya lebih banyak yang kita sponsor, direct sponsor tu lagi banyak lah duit masuk dalam kita punya income. 5 kali seminggu, 5 kali sebulan. The money flows from here, duit mengalir daripada sini ke kita punya ni. 5 kali. Sebab dia kira 5 kali. Kan? Setiap minggu ada kan? Bonus kita kan dia ada fast start. Fast start bonus ni kan kira minggu-minggu tu kan. Jadi dia kira minggu-minggu. Jadi 4 kali lah. Kalau yang minggu-minggu tu 4. Lepas tu dia ada bulanan pula. Ada bonus bulanan yang mana? Yang matrix. Matrix dengan matching. Ini bulanan. Ini mingguan. Ini dah 4 kali dah. Campur ni. Jadi 5 kali lah. 5 kali money will flow. 5 kali duit akan mengalir ke dalam kita punya tangki ni. Tangki duit. Tangki duit. Jadi bila ada banyak duit dalam tangki kita ni, maknanya kita boleh alirkan dia ke dalam kita punya expenses. Perbelanjaan kita. Kita alirkan lah. Kalau tak ada duit dalam tangki income, macam mana nak alirkan ke tangki belanja? Tak ada lah, tak ada isi. Okay. Jadi bila kita katakan somebody itu dia financially free. Financially free maksudnya duit ini sentiasa ada mengalir ke expenses. Semua orang kena bayar bil elektrik, semua orang kena bayar bil handphone, semua orang kena bayar dia punya makan minum.
sewa rumah, sewa kereta, pinjaman kereta, bil elektrik, macam-macam bil air. Itu expenses, itu perbelanjaan tuh, yang mesti kita laksanakan, mesti kita buat benda tu. Kalau tak, marahlah kita punya landlord, kan? Marahlah kita punya landlord tu, orang yang sewa rumah kat kita, kan? Kalau kita tak bayar sewa rumah, kan? Kalau tak, marahlah bank yang bagi pinjam kita beli kereta tu. Marahlah bank kalau kita tak bayar loan bank. Sila-sila kena tarik kita punya kereta, kena declare bankruptcy. Pasal tak bayar kereta punya loan. Okay? So expenses ini wajib. Dia benda yang perlu untuk kita hidup. Mesti berjalan, mesti mengalir, duit keluar. Jangan interrupt dia. Dan jangan sekat dia. Biarkan dia mengalir lancar je, kan. Tuan rumah kata 5 hari bulan bayar sewa rumah, 5 hari bulan. Kalau boleh awal lagi. Sebelum 5 hari bulan, 1 hari bulan dah bayar dah sewa rumah tu, kan. Senyum je. Landlord pun senyum je. Bagus aku punya tenant ni, kan. Macam tu, kan. That is life. This is the flow. Ini aliran wang dalam kehidupan kita. Kita nakkan aliran itu berjalan lancar saja. Seperti mana kita nak aliran darah kita lancar. Jantung kita boleh pump darah itu ke seluruh tubuh kita, dari kaki sampai ke otak kita. Kita nak jantung kita tu sehat, dia pumping the flow of blood. Blood is energy. Darah itu tenaga tu. Ya, tenaga tu dalam darah tu. Dia ada oksigen dalam tu, dia ada nutrisi dalam blood kita tu. Ada nutrisi. Balik kepada suplemen lagi. Balik kepada produk kita tu. Super Red. Itu berkaitan darah tu. Okay, so orang yang kita punya level 1 termasuk level 2. Level 2 ni dia bagi kepada level 1. Expenses orang di level 2 dia pergi kepada income orang di level 1 kita. Level 1 bagi kat kita. Tetapi tuan-tuan kena faham, dalam marketing plan kita itu, kita makan sampai 10 level kalau kita nak cerita pasal fast start. Sebab tu kita kena belajar semua pasal marketing plan. Level 2 ni tuan-tuan, bukan saja dia bagi kepada level 1, dia juga bagi kepada kita. Level 2 punya expenses, dia masuk ke dalam kita punya income. Bukan saja level 2, level 3 pun dia punya expenses pergi kepada kita punya income. The flow, aliran wang tu pergi sana, pergi ke kita juga. Level 2, level 3, level 4 sampai level 10. Level 10 kalau kita diamond. Tu sebab tu kita kena tahulah pangkat-pangkat tu, kan. Kalau bronze tuan-tuan makan 2 ni saja. The flow tuan-tuan punya flow, aliran wang tu daripada level 2, level 1 je. Kalau kita bronze. You are bronze. 2. Aku bukan bronze, aku baru join je. Tak ada pangkat aku. Aku dapat dari mana-mana flow tu. Level 1 je lah. Level 1 je. Sebab tu kena cepat-cepat naik pangkat pergi level 2. Pergi bronze. Sebab bronze dia makan 2.
level 1, level 2. Jadi expenses yang kawan kita ni setiap bulan dia bayar yang $10 tu, kita dapat every month yang dia bayar tu. Dia pergi ke matrix kita, dia pergi ke matching kita. Yang bulan 2, bulan ketiga tu dia pergi matrix dengan matching. Bonus itu, dia masuk situ. Yang bulan pertama dia pergi mana? Fast start. Dia pergi ke fast start bonus kita. Tu setiap orang yang dia punya bulan pertama. That's where the money goes. Dari mana ke mana kan? Keluar dia punya bulan pertama, pergi aku punya fast start bonus. Dia pergi situ, fast start bonus aku. Bulan kedua dia, bulan ketiga dia, dia pergi ke matrix aku. Matrix aku punya bonus, matching aku punya bonus. Di situlah dia pergi. Tapi aku kena ada pangkat. Kalau aku tak ada pangkat, dia tak pergi tempat aku. Dia tak pergi tempat aku. Level 3 Level 3 kita ni, ada orang level 3 kita ni ada. Dia punya expenses yang dia bayar bulan-bulan tu pergi tak tempat aku? Pergi tak? Tak tahulah. Tengoklah kau punya pangkat apa. Kalau engkau masih bronze, dia tak pergi. Kalau engkau masih bronze, orang di level 3 kita ni, dia punya expenses yang dia bayar bulan-bulan tu, dia tak pergi ke tuan-tuan punya income. Dia punya pipe tu tak sampai kepada tuan-tuan punya income tu. Rugilah. Sebab tu tuan kena nampak ni tuan-tuan. Nampak the money flows ni. Aliran wang ni tuan-tuan kena nampak ni. Si Zaitun tu level 3 aku. Kan? Zaitun tu level 3 aku. Si Hamidah yang bawa Zaitun. Hamidah level 2 aku. Hamidah pula ni dibawa oleh si Farida. Farida bawa si Hamidah kan. Jadi Farida level 1. Hamidah level 2. Zaitun level 3. Apa ni? Bulan ni si Zaitun bayar. Dia bayar yang $10 tu. Zaitun, engkau dah bayar tak yang $10? Dah. Aku dah bayar dah. Tapi tuan-tuan tak dapat komisen dia. Tuan-tuan tak dapat komisen daripada bayaran dia kalau tuan-tuan belum jadi silver. Aku masih bronze. Status aku masih bronze. Jangan harap duit tu pergi kepada tuan-tuan punya income. Tidak pergi ke situ. Sebab apa? Sebab marketing plan kata macam tu. Marketing plan kata siapa yang silver boleh makan 4 level. Level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi ilmu tuan-tuan tu, ilmu pasal marketing plan, kita kena hadam. Kena khatam supaya mata kita boleh melihat the money. Supaya mata ni, sebab mata kita ni tuan-tuan dia kena berasaskan ilmu. Mata akal kita tu yang kena lihat tu. Sebab tu Allah kata kan, ada orang melihat tapi dia tak melihat. Ada orang ada mata tapi tak melihat kan. Macam ni ya. Dia ada mata, dia tengok marketing plan tu tapi dia tak faham. Dia tak lihat lah. Hanya orang yang faham marketing plan yang nampak duit itu tak masuk dalam dia punya income. Oh lama, aku masih bronze lah. Aku masih bronze. Si Zaitun level 3 aku. Dia bayar dah. Dia dah bayar dah dia punya bulanan ni. Bulan ni dia dah bayar dah. Tapi tak masuk dalam aku punya income lah. Sebab aku masih bronze. Jadi aku kena cepat-cepat naik silver ni. Supaya aku layak tuan-tuan.
supaya aku layak dapat level 3, bukan level 3 saja, level 4 pun aku layak. Okay, jadi orang level 4 pun dia punya flow tu akan pergi kepada aku punya income. Kalau aku silver. Jadi tuan-tuan kena faham pula apa tu silver. Macam mana aku boleh dapat jadi silver? Supaya aku layak makan level 3, level 4. Orang di level 4 pun aku dapat dia punya bayaran bulanan tu. Kan? Jadi sebenarnya tuan-tuan tidak boleh leka. Kalau tuan-tuan faham this flow of money, tidak ada siapa yang boleh leka. Tidak ada siapa yang boleh leka. Kan? Mas, cepat mungkin aku nak jadi silver lah. Secepat yang mungkin aku nak jadi silver. Kan? Kalau kita faham benda ni. Oh, jadi berapalah apa cara nak jadi silver tu? Silver 20 people. Tuan-tuan kena ada 20 orang dalam tim, bukan direct sponsor. Bukan 20 orang di level 1, tidak. 20 orang keseluruhan tim tuan-tuan tu. Aku bawa 3 orang ni bawa 3 dah 9 kan? 3 bawa 3, 9 lah. Kan? 9 tu dia level 2. Tuan-tuan bawa 3 bawa 3, 9. Ni dah 12 dah ni. 12 dah. Kan? Perlu 8 lagi. Jadi level 3 ni kalau 9 orang ni bawa 3, sini dah 27. Dah lebih dah. Okay? Ini yang dipanggil the power of duplication. The power of duplication. Duplikasi. Bahasa kita the power of berjemaah. Kuasa berjemaah lah. Aku bawa 3 orang je. 3 orang ni bawa 3, 9. 9 orang ni bawa 3, 27. Jadi campur semua 39. Kita ada 39 orang. Dah lebih daripada apa yang kita perlukan untuk jadi silver. Silver lah kita. Duplicate. Itu yang kena bersama-sama, berkooperasi bersama-sama untuk gerakkan network ini tuan-tuan, supaya tuan-tuan cepat naik pangkat. Pangkat tu penting, kerana pangkat inilah yang memberikan tuan-tuan kebenaran untuk makan level 1, level 2, level 3, level sampai level 10 tu. Pangkat itu yang membenarkan kita. Jadi diamond dia sampai level 10. Bronze 2 level. Tak ada pangkat. No rank. Tak ada pangkat. 1 level saja. Silver tambah 2 jadi 4 level. Selepas silver apa? Gold. 6 level. Dia tambah 2. Tambah 2. Lepas gold apa? Platinum. 8 level. Lepas platinum, diamond. 10 level. Diamond, crown ke sama, maksimum dia 10 level. Sekarang pun ada lagi royal. Sama 10 level. The maximum is 10 level. Okay. Jadi ini bila kita makan sampai ke bawah ni 10 level, anak panah tu pergi kepada kita punya income tuan-tuan. Beribu-ribu anak panah. Beribu-ribu anak panah tu
pergi ke aku punya income. Macam itulah. Beribu-ribu anak panah pergi, aku punya income. Setiap satu orang tu mewakili satu anak panah tu. Setiap satu orang tu. Right. So ini kita punya income tadi. Ini kita punya expenses. Beribu-ribu anak panah masuk sini kan. Kalau kita ambil matrix itu dia punya flow ni RM1.15 ataupun 25 sen US dollar lah. Anak panah tu, setiap bulan dia bawa duit tu. Dia bawa duit. Tu tarik duit tu. Nak tarik duit dalam level macam ni tuan-tuan. Tarik duit. Dia tarik duit masuk sini, masuk income ni. Setiap orang tu dia bagi kita RM1.15 setiap bulan. Dia masuk sini dalam matrix. Every month. Okay. Tu kena belajar, kena belajar semua marketing plan tu. So, kita kumpul duit tu sebulan tu. Ada ribu-ribu sini, belanjalah, bayarlah apa perlu kita belanja kan. Hiduplah kita. Okay, jadi apa yang kita pelajarannya apa? Aku kena kejar pangkat lah. Income aku ni berdasarkan pangkat. Yes. That is true. Betul. Income berdasarkan pangkat. Ya, betul. Kerana apa? Sebab pangkat itu melambangkan sejauh mana tuan-tuan boleh makan tu. Berapa level tuan-tuan boleh makan tu kan. Maksudnya berapa banyak anak panah ni pergi kat sini lebih tinggi pangkatnya, lebih banyak lagi anak panah yang masuk dalam tuan-tuan punya income itu. Lebih banyak pipe air yang mengalir masuk ke situ. That is the flow of money. Itulah aliran wang di dalam kita punya live good. So ask yourself. Robert Kiyosaki ajar aku kan. Aku punya account ada expenses, ada income. Sekarang aku nak guna live good. Aku nak guna live good sebagai platform rezeki aku. Aku nak guna live good. Okay, aku boleh tarik duit daripada tim aku punya expenses. Jadi aku kena lebarkan aku punya level 1. Level 1 kena lebar ni. Level 1. Sebab level 1 membesarkan level 2, level 2 besarkan level 3 kan. Jadi aku kena belajar teknik sponsoring. Yalah, David. Aku kena belajar teknik sponsoring. The art. Seni. Kalau tuan-tuan pandang macam tu, dia benda jadi senang. Kalau tuan-tuan pandang macam tu, sponsoring adalah seni. Kerja menaja itu aku pandang sebagai seni. Supaya tuan-tuan menjadi minat. Kalau tuan-tuan pandang dia seni, tuan-tuan akan rasa minat. Sebab dia orang suka dengan seni kan. Become dia punya hobi. Jadi dia bekerja seronok. Dia menaja tu, proses menaja tu dia seronok. Bukan pressure, tidak ada pressure. Kalau kita pandang dia macam tu. Jadikan kerja menaja itu sebuah seni, sebuah hobi, sebuah benda yang cantik, indah kan.
Seni, seni. Dan sebenarnya memang begitu. Menaja ni seni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belum rasa tu, kena rasa lah. Kan? Malam ni buka minda tu kan. Buka hati, tuan-tuan punya hati buka kan. Oh, selama ni aku salah cara aku menaja orang kan. Aku macam pressure je kan. Macam takut je aku cakap dengan orang. Ubah kepada rasa seni. Jadikan dia art. Bahasa orang putih panggil art. Seni art. Art. Seni. Sebab tu cikgu kata nak sponsor orang dia ada 1001 cara. Sebab dia seni kan. Ada 1001 cara nak sponsor orang. Bukan satu cara. Sebab tu aku malas nak jawab bila orang kata, sibut. Bagi saya cara nak sponsor orang. Mana ada satu cara? Dia 1001 cara. Kalau ketentuan tanya ninja kan, ninja. How to kill people? Ninja kata ada 1001 cara nak bunuh orang. Itu ninja tu. Dia ada dia punya seni. Seni nak bunuh orang itu ninja. Sama nak menaja. Menaja ni ada 1001 cara nak menaja orang. Not a single way. Dia bukan satu cara tu. Bila banyak tu itu yang bagus sebab dia menjadi rahmat kan. It become a blessing. Rahmat kepada kita yang nak buat kerja tu. Suka hati aku lah, aku nak cara apa kan. Mana yang aku minat lah, mana yang aku suka. Aku buat cara tu. That is the way. My way, your way, everybody's way. Gunalah seni. Gunalah seni macam mana nak menaja orang. Dia pelbagai cara. Tuan-tuan nak guna cara koperasi, tuan-tuan nak cara pertubuhan, tuan-tuan nak guna cara apa sekalipun, gunalah. Tuan-tuan nak guna cara TikTok, tuan-tuan nak guna cara home party, tuan-tuan nak guna cara jumpa orang. Semuanya boleh. Semuanya betul. Tidak ada yang salah. Semua betul. Depend on apa yang tuan-tuan suka. Semua betul. Yang penting reza je. The how depend on you. The how, dia bukan satu jalan. Dia banyak jalan. The how, bebas. Bebas. Cara tu bebas. Yang pentingnya closing. Itu saja. The end result itu saja yang penting. The end result. The end result ialah closing lah. Closing tu apa? Dia jadi member lah. Closing lah. Maksudnya closing the sale. Dan dia jadi member. Cara tak kisah. Engkau nak tackle siapa? Aku nak tackle si Kalsum lah. Si Kalsum ni aku nak tackle dia. Aku nak bawa dia masuk dalam live gold ni. Dan aku nak tackle dia. Macam mana aku nak tackle dia? Suka tinggal. Yang penting dia join. That's it. Ya aku tahu dia join lah. Macam mana cara bebas. Tentu boleh buka minda tu. Okey, si Kalsum ni suka apa? Jadi suka kalau kita buat home party. Si Kalsum suka kalau buat home party. Dia suka. Dia memang jenis orang macam tu. Dia Tupperware. Jadi orang Tupperware. Kalau Tupperware dia suka home party lah. Kita buat home party. Kita buat home party minggu ni, kita ajak dia. Itu cara seni kan. Kalau kita kata, Som, kita jumpa kedai mamak, dia mungkin tak sesuai cara tu. Aku jumpa kau di kedai mamak tu. Atau di restoran Siamida. Mungkin dia tak sesuai cara itu. Tapi kalau cara home party dia suka. Itu yang penting dalam sponsoring, you must know your prospect. Tuan-tuan kena kenal prospek tuan-tuan tu. Know your prospect. Prospek ni suka apa?
apa cara yang sesuai untuk dia. Kita tak boleh langgar semua cara, satu cara untuk semua, tak boleh. Jadi dia akan seronok. Bila tuan-tuan faham cara ini, how the money flows, tuan-tuan boleh, macam tuan-tuan ada kuasa lah tuan-tuan. Macam lah, tuan-tuan boleh control the money. You can, macam jedai tu kan, dia boleh tarik duit tu. Kan, di tangan dia tu boleh tarik kan. Kan. Sama, kalau you know the flow, kita faham cara flow ni, the flow apa ni, you can tarik duit masuk ke tuan-tuan punya income. A lot of money every week, every month. Duit masuk dalam kita punya income. Satu masa nanti, tuan. Sebab itu sih kata pangkat itu penting kan. Sebab pangkat ni melambangkan wang, tuan. Pangkat itu melambangkan wang. Pangkat itu melambangkan the flow of money, how much money flowing ke dalam kita punya income. Pangkat itu. Kau pangkat apa dah? Aku diamond dah. Bila orang kata dia diamond, tuan-tuan dah tahu, dia otak kita boleh bayangkan, RM30,000 paling kurang tu masuk dia punya income setiap bulan. RM30,000. Money flows into dia punya income ni, peta income dia ni. Banyaklah duit dia boleh belanja kan. Kalau diamond tu, sebulan dia boleh banyaklah dia belanja kan. Kereta Mercedes pun boleh beli kan. Maksudnya dia boleh bayar lah kan. Dia boleh bayar lah bulan-bulan kereta Mercedes dia tu kan. Berapa Mercedes? 33,000 sebulan. Contoh. Dapat loan bank kata nak beli kereta Mercedes ni 3,000 sebulan kena bayar ni. Kau boleh bawa lah kereta Mercedes kan. Kalau 30,000, 3,000 tu macam daki ya. Tak ada masalah lah 3,000 daripada 30,000. Bolehlah tinggal rumah yang besar sikit kan. Banyaklah bilik-bilik kan. Sewa rumah bolehlah 3,000, 4,000, 5,000 punya rumah kan. From this 30,000, so this 30,000, satu angka yang besar ni. Dia boleh flow ke dalam kita punya expenses ni, macam-macam boleh. Jadi kalau kita mampu nak bayar expenses yang contoh 10,000 per month, expenses, kehidupan yang perlukan 10,000 sebulan, bermakna tuan-tuan dah hidup secara selesa. Selesa lah tu. Kalau aku boleh keluarkan 10,000 sebulan masuk dalam aku punya expenses ni, the money flows here, kepada bank ke kepada mana-mana tak kisah. Tapi dia keluarlah daripada aku punya peta ni, expenses ni. 10,000 a month. Bermakna aku hidup selesa. Selesa, makan bagus, suplemen bagus, kan? Kereta aku bagus, rumah aku bagus, selesa. Sebab itulah dia money flows. Money flows out, keluar. Duit keluar daripada peta expenses kita. Itulah dia. Kita punya living style. Cara hidup kita. Cara kita berbelanja itu berubahlah. Datang dari mana? Sebab income kita dah naik. Aku dah diamond dah. Aku punya income 30,000 minimum. Bulan depan naik lagi pergi 35,000. 2 bulan lagi naik pergi 40,000. Keep on increasing. Terus naik dan naik dan naik. Jadi aku punya belanja boleh naik dan naik juga. Dia korespon dengan kita punya income. Income naik, belanja naik. Income naik, belanja naik. Ingat macam Rasulullah tadi kan. Dia ada duit, dia expense. Bukan kita keep. Bukan disimpan duit tu. Duit tu dialirkan kepada masyarakat supaya ada orang dapat duit tu.
Bukan disimpan di bawah bantal, disimpan di bawah tanah, tidak. Islam tidak ajar itu. Islam mengajar kita duit dialirkan supaya dia menjadi manfaat kepada masyarakat. Oke, jadi dapatkan duit belanja, dapatkan duit belanja. Oke, itulah pelajaran malam ni. Pelajaran malam ni itulah. Oke, jadi tuan-tuan secara ringkasnya ubah fikiran kita. Sponsoring adalah sebuah seni. Oke, satu seni, satu pelajaran seni. Dia ada 1001 cara nak menaja orang, dan menaja itu penting kerana itu membesarkan kita punya level 1. Bila level 1 bermakna banyak anak panah akan masuk dalam kita punya income. Bukan saja daripada situ tapi level 2. Level 1 akan cipta level 2. Jadi level 2 punya anak panah pun dia akan masuk kepada income kita. Sampailah 10 level kalau kita jadi diamond. Dan kita kena cepat naik pangkat. Jangan lambat. Dah sebulan dah masih bronze. 30 hari dah. Pangkat apa? Bronze. Baik, kenapa lama sangat nak pergi silver? 20 orang je tu. Nak pergi silver 20 orang je, takkan sampai 30 hari kan? Kerja berjemaah kan? Jangan seorang-seorang, kerja berjemaah lah. 3 bawa 3, 3 generasi dah lebih dah. Dah lebih 20 dah. Bawa 3 bawa 3, 9 bawa 3, 27. Campur-campur dah. Okay. Kalau susah nak capai silver, maksudnya tuan-tuan tidak berjemaah tu. Simple je. Dia punya result itu melambangkan kerja kita. Kalau kita tidak berjemaah, tidak bertim, jiwa tidak bertim itu, maka lambat naik pangkat. Tapi kalau kita jiwa bertim, berjemaah, dia akan cepat naik pangkat. Okay, maksudnya sumbangan masing-masing lah. Aku bawa 3, kau bawa 3, dia bawa 3, dia bawa 3. Itu jiwa bertim, jiwa berjamaah tu. Masing-masing buat kerja yang sedikit tapi digabungkan menjadi besar. Macam tu. Okay. So kena ada sifat tu, sifat berjamaah tu, sifat bertim, supaya everybody get more. Team itu together everyone achieve more, tuan-tuan. Maksud dia tu team tu. Together everyone achieve more. Apabila kita bersama-sama menyumbangkan tenaga, sikit-sikit, bila digabungkan jadi bukit. Bukit itu bila digabungkan jadi gunung. Gabungan tenaga tu, dia akan menghasilkan besar, sesuatu yang besar. Tapi mesti digabungkan. Mesti digabungkan dalam satu gabungan. Okay? Sebab itulah dipanggil network. Itulah bisnes kita dipanggil network marketing. Network marketing is about gabungan. Gabungan tenaga. Bukan individu. Dan kita tak boleh harapkan satu orang. Everybody bagi sumbangan dalam kerja itu. Okay, macam itulah tuan-tuan. Malam ni sampai situlah. Berapa dah? 10.57. Okay, ada soalan nak tanya? Sibuk baca dalam chat. Ada soalan tak? Bonus metrik walaupun kita masih ahli biasa, boleh makan sehingga 12 level dengan syarat kita membuat pembayaran RM50 setiap bulan atau bagaimana? Ya. So bila kita cerita bonus matrix, bonus matrix ini seperti yang sebut
bagi tahu. Dia level 1 sampai level 15. Metrik itu 2 times 15. Maksudnya dia cabang 2 tapi boleh sampai 15 level. Cabang 2 maksudnya left right lah, left right. So metrik ini datang daripada mana? Datang daripada sumbernya ialah kita punya Unilevel. Unilevel apa? Sponsor. Dia datang dari sini. Jadi untuk benda ni jalan, dia datang dari sini. Sponsor. Kita sponsor siapa? Siapa yang kita sponsor tu? Orang-orang yang kita sponsor tu siapa? Jadi orang-orang ni di sini sama. Sistem akan buat lah, tapi cabang 2 je. Ini 1, 2, 3, 10 orang ni. Contoh 10 orang. Kita sponsor 10 orang. Jadi 10 orang tu dia akan buat macam ni. 2, 4, 8. Macam tu lah. Dia 2. Dia buat 2. Dia akan ambil kiri-kiri dulu. Kiri-kiri, lepas tu penuh, dia pergi sini pula. Kiri-kiri. Kiri-kiri, lepas tu kanan-kanan. Penuh, turun bawah lagi. Kiri-kiri, kanan-kanan. Dia macam tu. Jadi sistem ini melihat kepada sponsor ini. Dia akan ambil, dia susun kat sini. Okay. Dia susun kat situ. Jadi ini kan dia bergantung pada sini. Whatever happen here, will happen here. Jadi ada orang yang langsung tidak menaja orang. Dia tidak menaja orang. So contoh orang ni, dia di sini contoh. Dia di sini kan. Oh ni kata siapa ni? Si Ali lah, contoh Ali. Ali ditaja oleh anda taja Ali. Anda taja Ali. Tapi si Ali ni tidak menaja orang. Jadi tidak ada orang di bawah dia. Di bawah si Ali ini tidak ada orang sebab si Ali tidak menaja orang. Okay. Jadi orang ini mungkin dia menaja orang, ada orang di sini, tapi di bawah Ali tak ada orang. Sebab dia tidak menaja orang. Contoh macam tu. Contoh tuan-tuan ataupun tak apalah kita cerita si Ali di sinilah. Contoh si Ali ni yang awal. Anda paling awal sponsor dia, tapi di bawah dia ni tidak ada orang sebab dia tidak menaja orang. Jadi si Ali kalau dalam metrik dia di sini. Ini anda, ini si Ali. Tapi dia tidak menaja orang, jadi bawah di sini tidak ada orang, tapi di sini ada orang. Macam mana boleh ada orang kat sini? Sebab apa? Metrik ini disusun oleh sistem yang susun. Daripada mana? Daripada sinilah. Apa yang berlaku di sini. Okay? Sebab anda sponsor 10 orang contohnya. Ini Ali, ini orang kedua, orang ketiga di bawah si Ali. Sistem susun macam tu. Sebab dia metrik macam tu lah. So, ini bukan sponsor ni, sponsor di sini. Ini dipanggil sponsor, ini bukan sponsor. Ini dipanggil metrik. Metrik ini dia bukan panggil sponsor, dia dipanggil placement. Bahasanya ialah placement. Jadi orang yang ketiga dalam sponsor ini, kata ni si Farida kan. Si Farida bawa Ali. Tapi bukan si Ali sponsor dia, tidak. Dipanggil placement. Farida is placed under Ali. Bahasa orang putih dia macam tu. Farida diletakkan. Bahasa Melayunya diletakkan di bawah si Ali dalam matriks. Diletakkan. Kalau dalam bahasa Inggeris, placementnya. Placement. Itu bahasa Inggeris. Jadi tak kisahlah tuan-tuan. Dalam matriks. Tak kisah sponsor tu. Dia kisah di sini lah. Dalam sponsor bonus ni. Fast start bonus dia kira sini. Matching bonus dia kira di sini. Matching fast start dikira dalam sini. Yang Unilevel ni sponsor. Tapi kalau yang ini bonus metrik ini, dia tak kisah yang ini. Dia kisah tengok di sini, dalam sini. Jadi si Farida di bawah si Ali kan. Lokasinya di bawah si Ali walaupun bukan dia sponsor. Tidak ada si Ali sponsor pun, tapi semua orang ni yang masuk sini dia di bawah dia lah tu.
Semua bawa dia. Semua orang yang masuk sini ni, walaupun bukan dia sponsor, tak ada siapa boleh sponsor. Semua tu dipanggil spill over. Semua tu placementnya di bawah dia, tapi bukan dia sponsor. Jadi orang seperti ini sampai berapa? Sampai level 12. Sampai level 12. Si Ali boleh makan sampai level 12. Ni Ali, ni level 1 dia lah. Dia punya metrik lah sendirilah. Kan? Sampai 12 level dia boleh makan. Berapa saja orang di situ dia makan RM1.15 setiap orang. Setiap bulan tu. Itu yang tadi yang aliran wang tu. Jadi ada aliran wang yang mengalir ke dalam dia punya income, si Ali punya income. Walaupun dia satu orang pun dia tak taja. That is the contoh dia. Bolehkah? Boleh. Kalau berlaku macam ni ya. Kalau berlaku macam ni, dia tidak sponsor orang tapi apply dia sponsor. Si Ali tak sponsor orang tapi yang kita sponsor orang. Jadi orang yang kita sponsor tu dia jatuh di bawah si Ali. Jatuh di bawah si Ali karena si Ali kan dia join awal. Dia join awal, dia tak tunggu-tunggu. Satu ketika dulu, tuan-tuan bila mula bisnes ni, tuan-tuan call si Ali. Ali, aku nak buat satu bisnes nama Live Good. Engkau nak join tak? Engkau lah orang pertama yang ke bawah ni. Engkau nak join tak? Si Ali kata, okey aku join lah. Berapa? 250. Aku bank in sekarang. Jadi si Ali lah ambil posisi ni. Sebab dia join awal. Kalau si Ali kata, tak mau lah. Bila dia kata tak mau, bukan si Ali lah kat sini. Rugilah si Ali kan. Tapi si Ali tu, walaupun dia tak bawa orang, tapi dia menyahut tuan-tuan punya ajakan itu. Jadi dapat rezeki dia. Walaupun dia malas kan. Si Ali ni malas. Pemalas betul kan. Aku suruh cari orang, dia tak mau cari orang. Tetapi dia dah dapat lokasi ini. Lokasi ini lokasi yang sangat penting. Karena dia kan direct dengan tuan-tuan di level 1 ni. Ini level 1 ni. Dalam metrik lah. Ada dua je lokasi. Satu kiri, satu kanan. Satu si Ali, satu si Farida sini kan. Anda taja dua orang ni. Untunglah dia sebab dia masuk di dalam level 1. Jadi semua orang yang lain tu, dia akan jatuh di sini. Macam tu. So that is the scenario. Ada orang yang tidak menaja orang, dia boleh dapat ribu-ribu. Yes. Kalau kes macam ni, anda memang rajin, anda seorang leader, anda bawa si Ali letak di sebelah kiri ini, dia ambil pos ini. Tuan-tuan aktif. Bawah-bawah ini pun aktif. Orang-orang di bawah ini pun aktif. Bermakna kaki si Ali ini akan jalan, dia akan penuh nanti 12 level. Bila penuh 12 level, bermakna RM9,000 setiap bulan si Ali akan dapat. Si Ali akan dapat RM9,000 setiap bulan sebab 12 level kalau penuh RM9,000 lebih. Setiap bulan sebab orang bayar bulan-bulan setiap bulan RM10, $10. Bermakna dia akan dapat selama hidup dia RM9,000 setiap bulan. Walaupun satu orang pun dia tak introduce. Aku tumpang kekuatan aku punya penaja ni. Penaja aku ni hebat ni. Aku tumpang je lah. Akulah orang pertama join bawah dia kan. Aku dapat yang pertama ni. Seronok aku. Yes. Macam tu lah. Itulah Al-Qisah dia kan. Al-Qisah si Ali. Macam mana dia dapat 9,000 setiap bulan. Sebab dia orang pertama yang menyahut seruan dia punya upline tu. Untuk join. Macam itulah. Tapi orang ni dia tidak akan ada bonus sponsor. Tak ada. Dia tak akan ada bonus fast start. Sebab dia tak sponsor orang. Dia tidak akan ada bonus yang dipanggil matching. Si Ali ini tidak ada bonus matching, tidak ada bonus sponsor sebab dia tidak menaja orang. Yang dia boleh dapat ialah bonus ini, bonus metrik ini. Itu saja yang dia boleh dapat. Bonus lain tak boleh sebab dia tidak menaja. Jadi dia kata okey lah, 9,000. 9,000 sebulan siapa nak bagi?
Aku tak kisah. Aku tak kisah bonus matrik, bonus apa, bonus sponsor tu, bonus matching tu. Aku tak kisah. Yang penting aku dapat bonus matrik 9,000 sebulan kan. Macam tu lah. Sekati ya. Okay. So itu jawapan kepada soalan tu dalam chat. Tapi dalam bisnes kita ni tuan, dalam bisnes kita, the right attitude. Okay, bila kita cerita pasal attitude, semalam kita cerita pasal leadership kan. The right attitude is kita tidak menunggu metrik kan. Semalam kita belajar tu kan. Semalam tu kan. Itu yang leader-leader Amerika kata tu kan. Don't wait. Jangan tunggu for metrics. Buat yang pertama tu. Gerakan yang network sponsor tu. Secara automatik metrik akan berjalan. Jangan tunggu metrik tu. Maksudnya contribute lah. Takkan 3 pun kau tak boleh contribute. Bawa lah 3 orang oi. Kan? Macam tu lah. Bawa 3, masing-masing bawa 3 lah maksudnya. Kan? Atau lebih. But paling kurang 3 lah. Sebab apa 3 ni untuk naik pangkat. 3 ni untuk naik pangkat sampai ke diamond 3 saja sebenarnya. 3 tu kan. Diamond kita kena ada 2,500 orang tapi 3 cabang, paling kurang 3 cabang. Paling kurang 3 cabang. Ada 2,500 orang kita diamond lah. Nah, kalau tuan-tuan belajar pasal suplemen, kalau kita belajar pasal suplemen tuan, pasal tubuh badan manusia ni. Tubuh badan manusia ni dia ada makanan-makanan yang berunsurkan antioksida. Kita panggil antioksida. Ada juga musuh bagi tubuh kita ni yang dipanggil free radicals. Radikal bebas. Dalam badan manusia ni ada 2 benda tu. Dia ada antioksida, ada radikal bebas. Radikal bebas ni tuan-tuan tidak boleh hapuskan dia sebab itu adalah dia punya end result of kita punya metabolisme. Bila kita hadam kita punya makanan-makanan ni kan, salah satu dia punya bahan buangan tu ialah free radicals lah. Kan macam kita berpeluh apa tu kan. Itu salah satu metabolisme punya bahan buangan ialah free radicals. So dia ada dalam tubuh kita ni free radicals. Okay, kalau free radicals terlalu banyak tuan-tuan. Free radicals ni maksudnya dia molekul yang kehilangan elektron. Kalau tuan-tuan nak tahulah. Apa tu free radical? Radikal bebas tu apa? Kan doktor pun kata radikal bebas engkau ni banyak. Maksud dia dalam badan kita ni banyak molekul yang kehilangan elektron. Electricity, elektron. So itu dipanggil free radicals. Kalau molekul yang ekstra, dia bukan kehilangan, dia ada ekstra lagi. Ekstra elektron itu dipanggil antioksida. Kan? Ini buah-buahan ni banyak antioksida. Itu maksudnya buah-buahan itu banyak dia punya ekstra elektron. Itu. So kita boleh andaikan tuan. Orang yang sponsor itu adalah orang-orang yang jenis antioksida. Sebab dia ada ekstra dia nak bagi ke orang. Itu yang dipanggil spillover. Dia perlukan 2 je. Dalam metrik kan perlu 2 je kiri kanan. Lepas tu kita sedekah. Bermakna elektron kita perlu 2 elektron. Kalau kita banyak elektron, sedekah pada yang kekurangan elektron. Jadi orang yang tidak sponsor ialah orang radikal bebas. Radikal bebas lah dia tak cukup elektron. Kehilangan elektron. Dia perlukan elektron daripada orang lain. Dia perlukan kawan-kawan kita yang antioksida tu. Oh, kau sponsor berapa? 5. Oh ya, ada 3 ekstra kau tu bagi kat aku lah. Macam itulah cerita dia. Jadi kalau tubuh kita nak sihat, kita perlukan banyak antioksida. Banyak orang yang menaja.
Kalau kita nakkan tim yang sehat. Kalau banyak orang yang tidur, yang tak menajar, tim tak sehat, tuan-tuan. Tim berpenyakit tu. Tim itu berpenyakit. Kan sebab tak cukup elektron. Kan tak cukup kerja orang menajar. Jadi menajar itu penting. Kita kena ramaikan orang dalam tim kita yang buat penajaran supaya ada orang-orang yang kawan kita ni yang tak boleh menajar, kita sedekah kat dia. Engkau tajar berapa? Satu je. Okey, tak apalah, aku ada ekstra ni. Engkau ambil lah, engkau ambil. Bagi engkau stabil lah. Bagi engkau stabil lah. Sebab stabil perlu dua. Perlu dia stabil kan. Macam itulah. Kalau tuan-tuan faham dari segi apa nama tu? Ibarat kan, ibarat. Cukuplah ni tuan. Jangan sebelah lebih dah. Kan. Okay, ini pertama kali saya bercerita macam ni kan. Selepas 3 bulan kita ada topik macam ni. Okay, sampai sini saja. Thank you very much for your time. Seperti biasalah di ujung-ujung